Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat sekalian, jangan kita heran sangat dengan segala yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk terhadap dunia ini. Kerana pada pandangan Allah, dunia ini dan isinya tidak pun sampai seberat sebelah sayap nyamuk. Nyamuk kita biasa tengok, tapi sayap tak nampak. Lalat kita boleh nampak juga sayap dia. Nak cakapnya nyamuk kita tengok, kita pun tampar. Betul kan? Sian dia, dia ada ahli keluarga juga tu kan. Tak tahu anak siapa kita tampar sampai mati. Tapi kita tak nampak sayap dia sebab terlalu nipis. Dan disebutkan dunia dan isinya pada pandangan Allah tidak sampai pun sebelah sayap nyamuk yang kita duk pandang sangat, yang kita duk kejar sangat, yang kita duduk fokus sangat. Kalau hilang tu kita rasa susah hati, sedih dan sebagainya. Masya Allah. Kalau ada orang masuk rumah lah kan, kemudian hilanglah duit 2,000 tu kan, berapa hari nak terubat rasa hati tu? Lama Seminggu terubat tak? Tak lagi. 2 minggu sebut lagi. Ya Allah bang, 2,000 tu sebenarnya ni nak sedekah kat Masjid An-Nur. Masjid An-Nuriyah nama. Nurul Iman. Sebenarnya nak sedekah kat Masjid Nurul Iman, hilanglah pula. Padahal masa ada hari tu duk fikir benda lain. Bila hilang fikir nak sedekah. Lama-lama tengah masak ingat lagi, ya Allah 2,000 bang hilang. Masya Allah. Lepas dekat 3 bulan tiba-tiba dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Masa tu baru sedar hikmah dia. Barulah masa tu boleh redha betul-betul. Ya Allah bang, rupanya apa yang Allah ambil hari tu Allah nak bagi yang ni. Masya Allah. Lepas 3 bulan, ada orang lepas setahun baru dia perasan apa yang Allah ambil. Kalau kita sabar dan redha, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka sekiranya kita lambat makan masa yang lama untuk redha tentang apa yang Allah ambil dan Allah uji, maka lagi lambat kita dapat hikmah. Lagi cepat kita redha, lagi cepat kita terima apa yang Allah beri pada saat kita sedih, susah, sempit dan sebagainya, maka insya-Allah lagi cepat kita dapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada orang dia meratapi kehilangan sesuatu yang sangat besar. Anak yang pertama, ni kisah benar ni ya. Anak yang pertama yang dia kandung meninggal dalam kandungan. Masa ni dah 38 minggu, tinggal 2 minggu lagi 40 minggu yang due date last kita kata kan. Kemudian anak meninggal dalam perut, tak bergerak, lahirkan anak yang sudah meninggal. Kemudian mengandung lagi kali kedua. Subhanallah. Mengandung kali kedua, ni kawan saya sendiri yang cerita ni, kisah dia ni. Mengandung kali kedua, satu hari aksiden naik motor dengan suami, kandungan pun dah besar 34 minggu. Maksudnya dah tak lama dah, aksiden terus pecah rahim, anak pun semua meninggal juga. Kemudian terus rahim dibuang. Subhanallah, Allahu Akbar. Masih muda usianya, lebih kurang dalam 28 tahun. Maksudnya kita nampak di situ, ya Allah, bagaimana peluang dia nak dapat anak? Rahimnya telah pun dibuang. Dia masih muda dan sebagainya. 2 kali mengandung, Allah tak izinkan dia lahirkan anak daripada rahimnya sendiri. Lepas tu yang saya tahu ceritanya, ketika itu dia sedang gendong seorang anak perempuan yang sangat comel dan memang mirip mukanya. Lepas tu saya tanya dia, macam mana Ustazah? Ustazah boleh hadapi ujian yang sangat berat. Sebab ujian tu bertambah-tambah selepas itu. Dan dia ingat setelah rahimnya hilang, setelah anaknya 2 orang pun meninggal dunia, dia rasakan itu ujian paling berat. Tetapi rupanya ada ujian lain yang menyusul lebih berat daripada itu. Dan dia seorang wanita yang baik, hampir setiap hari mesti khatam Al-Quran 1 juzuk sehari. Maksudnya kita kata, kalau kita nak katakan kadang-kadang ujian berat tu sebab apa? Sebab dosa, nak suci dosa. Setengah ujian itu Allah beri nak naikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata, saya tak ambil masa yang lama Ustazah untuk redha, saya pilih redha dengan cepat. Pada tahun yang sama Allah kurniakan dia 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Ada hamba Allah yang berikan anak angkat kepadanya. Walaupun sebelum itu dia berusaha sampai pergi ke Syria. Tak siap saya Syria ke mana untuk cari anak angkat. Tetapi rupanya ada orang yang terdekat berinya anak
2 tahun sekaligus, 2 orang sekaligus dalam 1 tahun, sepasang lelaki perempuan yang sangat comel dan sangat mirip dengan wajahnya, Masya Allah. Allahu Akbar. Masa saya jumpa anak tu, umur dah 2 tahun lebih, dia dapat daripada baby dan diberi kurniaan untuk menyusu jadi anak susuan. Allahu Akbar, subhanallah. Ada orang kematian anak, kematian suami, maka masa bertahun untuk terima. Dia heret kesedihan, dia heret kelukaan, dia heret kenangan-kenangan itu. Lalu dia pun kemurungan, tak bergaul dengan orang, tak keluar daripada rumah. Dia kehilangan banyak peluang-peluang kebaikan. Memang orang kata ustazah senang cakap, ustazah tak kena lagi. Ya, hari ini saya menasihati tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian. Tiba masa kalau saya diuji, ada orang pula yang akan nasihat saya dan ingatkan saya. Memang perit bila kita menghadapi ujian kehilangan, tetapi yakinlah setiap apa yang Allah ambil daripada diri kita, Allah nak beri sesuatu yang lebih berharga. Sebab dunia ini semuanya fana. Masjid Nurul Iman ini akan musnah, rumah kita akan musnah, diri kita akan musnah, kiamat pasti berlaku. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Kalau kita melihat ada satu nikmat pada manusia itu, diciptakan handsome. Macam Tok Siak kita, macam imam-imam kita, cantik macam ibu-ibu di hadapan saya sekalian ni. Lalu kita memuji Allah ya Badi', Allah yang maha menciptakan keindahan. Kalau kita melihat ada manusia yang sangat bijak, pandai, straight A, bijaknya budak ni, bijaknya anak Hajah. Hajah tu pun jawab, tengoklah anak siapa. Apa tips ni anak boleh bijak macam ni? Masa mengandung dulu, banyakkan makan kacang. Lepas tu kita sebagai ibu ni, dia pun cakap lah tips-tips dia. Tak ada masalah. Okey nak share. Tapi jangan sampai kita menyandarkan kelebihan yang kita ada pada diri kita. Nikmat yang kita ada kerana usaha kita, asbab diri kita, asbab kita tahajud ke, asbab kita baca yasin ke setiap hari dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar kita, itu adalah usaha kita. Ramai mana orang yang berusaha yang sama tapi tak dikurniakan oleh Allah, sebab Allah nak beri dekat akhirat hasil daripada sabar dia bersangka baik dengan Allah. Masya Allah. Lalu kita memuji Allah ya Hakim, Allah yang maha bijak. Berikan anak ini kebijaksanaan. Ya Allah, Engkau lah yang memiliki kebijaksanaan. Kita nampak ada orang yang alim, banyak ilmu dia. Lalu kita memuji ya Allah yang alim, Allah berikan pinjaman ilmu yang sementara. Sebab orang ini setelah mati, dia tidak ada apa-apa lagi, kecuali yang dia bawa adalah hatinya untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya sepanjang dia menyampaikan ilmu bukan kerana Allah, tetapi ingin kemasyhuran, kerana riak, kerana takabur, inginkan dunia, maka dia tergolong di dalam golongan 4 golongan yang akan diheret terawal masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau kita melihat ada orang cergas, saya tengok makcik-makcik ni cergas. Ibu-ibu sekalian, umur berapa ni? 60 lebih. Siapa 70 lebih angkat tangan? Tengok tu 70 lebih, duduk setumpuk 70 lebih. Memang ada persatuannya. Masya Allah, 70-an. Siapa 60-an? Ramai, Masya Allah. Tinggi-tinggi sikit. Allahu Akbar, ramai, Masya Allah. Siapa 50-an? Lagi ramai. Dah tak lama dah ni, dah dekat dengan garis dah ni. Okey, lagi 40 lebih. Masya Allah, saya tengok 50 lebih lah ramai. 30 lebih? Okey, anak muda, Masya Allah. Ni kelompok yang paling sikit. Mungkin ramai anak muda sibuk dengan anak, sibuk kerja dan sebagainya. 20 lebih ada? Ada setahun lebih pun ada. Okey. Ada baby kan, Masya Allah. Takkan nak tanya semua tu kan. Ceramah tanya seumur je ini. Subhanallah, alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, semua manusia diberikan excuse. Tapi bukan bahasanya diberikan. Semua manusia maksudnya diberikan peluang untuk memberi alasan. Contohnya di akhirat kelak Allah tanya, makcik kenapa tak ni? Puan, bukan puan makcik lagi dah lah. Maksudnya nama kita kan. Kenapa kamu tak lakukan ni ke waktu kamu hidup? Kenapa kamu tak tutup aurat dulu? Kenapa kamu tak tahan suami? Kenapa kamu dulu mengumpat tak habis-habis? Apa-apalah kan? Masya Allah. Akan ditanya oleh Allah.
Lalu kita akan diberi peluang untuk memberi alasan, memberi jawapan. Bila dengar hadis ini, sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, adakah kami Allah masih menerima alasan di akhirat kelak?" Lalu Nabi menjawab, Allah Maha menerima alasan. Masya Allah. Tetapi Nabi sebut kecuali orang yang telah diberi umur sehingga 60 tahun. Jadi orang yang umur 60 tahun lebih, tadi ada 70-60 tahun lebih, kalau masih tidak berubah, masih tak buat, tak tinggalkan perkara yang haram, masih tak sempurna perkara yang wajib, ketika itu tidak diberi lagi, Allah takkan dengar lagi alasan, sebab Allah dah beri umur yang panjang untuk dia berubah. Tapi contohnya umur 30 lebih, umur 40 lebih, meninggal dunia awal, umur 20 lebih, mudah-mudahan boleh lagi berhujah ataupun memberi alasan, "Ya Allah, Engkau ambil aku, nyawa aku awal, aku masih muda, ketika aku sedang jahil, ketika aku sedang sibuk dengan anak, aku tak sempat beramal dan sebagainya." Jadi kita ni nak meninggal muda ke tua? Rasa mana lagi untung? Meninggal masa muda ke dah tua? Sebab boleh bagi alasan tu. Bolehlah cakap macam tu sebab sekarang dah tua. Masya Allah.